Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Umairah Afnan binti Muhammad Yasin, merupakan wakil daripada kumpulan 2 ingin membuat pembentangan mengenai sebab-sebab Barat maju dalam aplikasi sains dan teknologi dan akibat kemajuan tersebut ke atas tamadun dan peradaban umat Islam. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan 2 iaitu saya, Umi Umairah Afnan binti Muhammad Yasin dan rakan-rakan saya yang lain iaitu Nur Farah Izzati binti Zikri, Syahidah binti Saad dan Nur Safa'ina Balkis binti Mahadi. Sebagai pendahuluan untuk pembentangan pada hari ini, saya akan menerangkan sedikit tentang pengenalan sains dan teknologi. Istilah sains ialah ilmu yang dihasilkan melalui cerapan panca indera serta kefahaman yang lahir daripadanya, manakala teknologi bermaksud aplikasi ilmu sains secara praktikal yang dapat menghasilkan produk atau perkhidmatan. Namun, apakah hubungan antara sains dan Islam? Sains Islam merupakan ilmu yang berkaitan dengan alam tabi'i yang mana falsafah dan matlamatnya terletak pada ilmu-ilmu lain yang mengandungi nilai keagamaan. Ia juga merupakan ilmu pengetahuan tertentu yang lahir hasil gabungan ilmu fizik dan metafizik. Sains dan teknologi dalam Islam berpaksikan kepada akidah dalam Islam dan ia merupakan integrasi fardu ain dan kifayah yang selari dengan wahyu. Pencapaian teknologi bagi kegemilangan sains dan teknologi yang dicapai oleh orang Islam sangatlah unik kerana pencapaian ini mencerminkan keperluan serta nilai kebudayaan yang ada pada orang Islam sendiri. Di sini saya sertakan beberapa contoh pencapaian pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat dalam sains dan teknologi sebagai bukti bahawa orang Islam maju dalam aplikasi sains dan teknologi sejak dulu lagi. Contoh pencapaian pada zaman Rasulullah SAW ialah dalam teknologi binaan iaitu binaan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Selain daripada zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafa' Ar-Rashidin juga mempunyai pencapaian terhadap sains. Contohnya pada zaman Umar Al-Khattab iaitu teknologi pengairan membina terusan dan empangan. Pada zaman kerajaan Umayyah pula, salah satu pencapaian mereka terhadap ilmu sains adalah teknik pembedahan dan rawatan selepas bedah dan pembinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Seterusnya, pencapaian terhadap sains dalam zaman kerajaan Uthmaniyah dari segi seni bina adalah seperti pembinaan landasan kereta api Hijaz yang dibina pada 1908 Masihi. Sebab-sebab Barat maju dalam aplikasi sains dan teknologi. Seperti yang kita tahu, setiap negara semestinya memiliki tampuk kepimpinan masing-masing yang bertanggungjawab dalam menguruskan dan mengelolakan sistem pentadbiran negara. Setiap urusan yang melibatkan hal ehwal pentadbiran negara akan dikelolakan oleh pemimpin yang telah dipilih oleh masyarakat sesebuah negara itu untuk memimpin. Di sini dapat kita lihat betapa besar dan pentingnya tanggungjawab seseorang pemimpin itu. Bukan itu sahaja, merekalah yang akan menentukan sama ada kemajuan atau kemunduran yang akan dicapai oleh sesebuah negara itu. Hal ini mengukuhkan lagi bahawa salah satu sebab Barat maju dalam aplikasi sains dan teknologi adalah kerana memiliki pemimpin yang berwawasan dan bertanggungjawab dalam menggalas amanah yang diberikan. Seperti yang kita ketahui, semua Amerika Syarikat merupakan sebuah negara yang memiliki kuasa yang amat besar. Bukan itu sahaja, mereka turut dikenali sebagai sebuah negara yang terkenal dengan kemajuan sistem sains dan teknologi mereka yang luar biasa. Dengan memiliki pemimpin yang cerdas dan bijak mengatur strategi, menjadikan Amerika Syarikat negara yang maju dibandingkan dengan negara lain. Buktinya, ketika Amerika Syarikat di bawah kepimpinan Presiden Barack Obama, iaitu pemimpin Amerika Syarikat yang ke-44, kemajuan sains dan teknologi di negara tersebut berkembang dengan sangat pesat. Sebagai tamsil, Presiden Barack Obama telah melantik pakar-pakar terlatih yang mempunyai pengalaman yang meluas dari pelbagai aspek dalam bidang penasihatan sains dan teknologi. Hal yang demikian adalah untuk memastikan strategi dalam pembentukan polisi sains dan teknologi berlandaskan visi negara yang menjadikan Amerika Syarikat sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi pelbagai cabaran dari setiap aspek.
Selain itu, dengan memiliki pemimpin yang memberi penekanan dalam aspek R&D merupakan antara sebab-sebab Barat maju dalam aplikasi sains dan teknologi. Sistem R&D telah diperkenalkan di kebanyakan negara Barat seperti Amerika Syarikat bertujuan untuk memperkasakan aktiviti inovatif oleh syarikat dan kerajaan dalam membangunkan perkhidmatan baru atau produk atau memperbaiki perkhidmatan atau produk yang sedia ada. Sistem R&D ini juga amat penting bagi memastikan saham yang lebih besar di pasaran dunia diperoleh dari hasil pemasaran produk-produk baru. Sudah terang lagi bersuluh mengapa negara barat dapat menghasilkan dan mempunyai sistem perkhidmatan dan produk yang sangat bermutu serta sangat canggih dalam setiap bidang sehinggakan apabila dunia diserang dengan wabak COVID-19 pada tahun 2019, negara barat seperti Amerika Syarikat mampu mengeluarkan vaksin untuk mengekangi wabak tersebut. Seterusnya, mempunyai masyarakat yang saintifik dan progresif juga merupakan antara faktor utama Barat maju dalam aplikasi sains dan teknologi. Masyarakat Barat mempunyai daya pemikiran yang tinggi dan berpandangan maju ke hadapan. Disebabkan itu, mereka tidak mempedulikan asal-usul seperti ilmu tersebut asalkan ianya logik dan dapat dibuktikan secara saintifik. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk mempelajari dan menerapkan dalam kehidupan seharian. Antara bukti yang dapat dilihat adalah munculnya gerakan Royalism dan gerakan revolusi di Eropah yang memberi kegemilangan kepada sains dan teknologi barat. Gerakan revolusi industri Eropah telah menggantikan aktiviti pertanian dengan kegiatan pembuatan dan pengilangan sekaligus berjaya membangunkan sistem pengangkutan. Rentetan peristiwa ini, mereka berjaya mengeluarkan teknologi-teknologi yang baru yang lebih efisien. Kemunculan Napoleon Bonaparte dan bala tenteranya ke Mesir dengan membawa teknologi mesin dan peralatan cetak ditambah dengan tenaga ahli juga menunjukkan kemajuan Barat dari segi sains dan teknologi ketika itu. Sebab lain yang menjadikan Barat maju ialah sistem pendidikan mereka yang bagus. Hal ini kerana kita dapat lihat bahawa silibus mereka teratur di mana mereka memfokuskan subjek yang perlu sahaja untuk pelajar bagi mengurangkan tekanan belajar. Perkara ini menunjukkan pihak Barat sangat tegas dalam ilmu yang diberikan kepada generasi muda mereka. Seterusnya, sistem pendidikan mereka dianggap teratur kerana mereka berjaya menarik minat pelajar untuk hadir ke sekolah dengan mewujudkan suasana sekolah yang sesuai dan jadual belajar yang fleksibel untuk pelajar. Ini merupakan satu tindakan yang bijak oleh orang Barat kerana mereka dapat mengesan penambahbaikan yang wajar dilakukan setelah mengesan tingkah laku dan minat generasi muda. Kemudian, sistem pendidikan Barat menggalakkan untuk mengasah kreativiti pelajar dengan cara menggalakkan pelajar untuk membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalah. Di sini, para guru memain peranan untuk membimbing dan menasihati pelajar mengenai sebarang keputusan yang diambil oleh mereka. Dengan cara ini, mereka mendedahkan bahawa generasi muda mampu membuat tindakan sendiri dan boleh meningkatkan keyakinan pelajar dalam memimpin sesebuah kumpulan. Akibat kemajuan aplikasi sains dan teknologi Barat ke atas tamadun dan peradaban umat Islam. Salah satu akibat daripada kemajuan ini adalah hilangnya nilai-nilai murni dalam diri individu Muslim. Contohnya, lahirnya individu Muslim yang tidak bertanggungjawab, tidak berintegriti dan juga tidak amanah. Kemajuan sains dan teknologi amat penting dalam tamadun dan peradaban umat Islam bagi memastikan kehidupan masyarakat Islam terus melangkah ke hadapan, tapi tidak dapat disangkal bahawa kemajuan sains dan teknologi turut mendatangkan kesan dan akibat yang buruk terhadap tamadun dan peradaban umat Islam. Antara akibat kemajuan sains dan teknologi ke atas tamadun dan peradaban umat Islam ialah hilangnya nilai-nilai murni dalam diri individu Muslim. Seperti yang dapat kita lihat di era pemodenan ini, remaja zaman kini terutamanya telah digosok dengan pelbagai aplikasi berteknologi tinggi seperti telefon pintar, komputer riba dan tablet oleh ibu bapa mereka. Hal ini dikatakan bagi memudahkan mereka untuk mengikuti pembelajaran online. Sebaliknya, mereka menggunakan kemudahan ini ke arah yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh, dengan bermain permainan di atas talian secara berlebihan sehingga melupakan tanggungjawab mereka untuk mengulang kaji pelajaran dan membantu ibu bapa di rumah. Bukan itu sahaja, bagi kategori pelajar universiti, banyak aduan yang heboh di media sosial mengatakan pelajar universiti zaman sekarang tidak lagi berintegriti, malahan sangat tidak bertanggungjawab. Hal yang demikian adalah kerana terdapat individu yang mengabaikan tugasan
kawasan berkumpulan yang diberikan oleh pensyarah mereka menyebabkan ahli-ahli kumpulan lain terpaksa menangguh akibatnya dalam pengurangan markah dan penghasilan kerja yang tidak berkualiti. Kemudian, oleh kerana kemajuan teknologi sekarang semakin berkembang pesat menjadikan semuanya mudah seperti pencarian maklumat. Contohnya, pelbagai maklumat boleh dicari dan diperoleh di Google. Hal ini bukan sahaja mendatangkan kebaikan tetapi juga keburukan. Buktinya, apabila tiba musim peperiksaan, guru-guru dan pensyarah sering mengeluh bahawa berlakunya plagiarism yang berleluasa di kalangan pelajar. Para pelajar hanya menggunakan medium pencarian di Google untuk menjawab peperiksaan atau menyiapkan kertas kerja bagi pelajar universiti. Ini menunjukkan sikap tidak berintegriti dan tidak amanah yang tidak sepatutnya ada pada individu Muslim. Bukan itu sahaja, bertambah majunya sains dan teknologi ini menjadikan maklumat peribadi diri tidak lagi selamat. Wujudnya kumpulan-kumpulan penggodam yang berani menggodam dan mencuri maklumat orang lain tanpa izin. Mereka bahkan ada yang berani menggodam sistem data pangkalan keselamatan sesebuah negara dan memberikannya. Ini bukan sahaja membahayakan keselamatan negara, malahan menunjukkan betapa tidak bertanggungjawabnya individu yang sedemikian. Perkara yang sepatutnya dielakkan ini malah menjadi trend di masa kini. Semakin ramai individu-individu yang mempelajari kaedah menggodam ini untuk melakukan hal buruk kepada orang lain. Selain itu, kemajuan sains dan teknologi juga akan mengakibatkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam tamadun dan peradaban umat Islam. Dari segi teknologi perubatan, alatan fisiologi dari barat seperti mesin yang dicipta dan diguna pakai dalam proses pengguguran dan juga kaedah bioteknologi seperti ibu tumpang, pendermaan sperma daripada individu luar dan kaedah pemilihan jantina bayi adalah menyimpang daripada ajaran Islam. Kesannya, kegiatan seks bebas akan semakin meningkat. Individu-individu yang terlibat akan terus melakukan kegiatan maksiat dan zina tanpa perlu menghiraukan hal seperti hamil anak luar nikah serta kaedah bioteknologi yang menyimpang daripada ajaran Islam juga akan merosakkan akidah seseorang. Seterusnya, aktiviti dan teknologi hiburan barat juga mampu meruntuhkan akhlak dalam tamadun dan peradaban Islam. Teknologi yang dihasilkan oleh barat seperti permainan video, telefon pintar, mesin karaoke dan lain-lain lagi kebanyakannya melalaikan dan membuatkan kita sebagai umat Islam untuk terus leka. Hasilnya, waktu solat akan dilambat-lambatkan, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dianggap normal, telefon pintar dianggap segala-galanya sehingga tiada waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain lagi. Di samping itu, percanggahan yang berlaku antara saintis barat dan Islam juga antara faktor yang menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam tamadun Islam. Sains barat menganggap sains Islam yang mengamalkan penyelidikan berasaskan tauhid sebagai sesuatu yang karut. Justeru, melalui pertelingkahan ini, umat Islam akan berpecah belah kepada dua kelompok dan akan berlakunya keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam yang sependapat dengan prinsip sains barat yang menolak pengaplikasian konsep ubudiyah iaitu mentauhidkan Allah. Punca terakhir yang dapat kita lihat ialah pupusnya tradisi dan warisan Islam dalam masyarakat. Antara contoh yang dapat dibuktikan ialah seni bina Islam semakin dipinggirkan kerana dianggap lapuk dan tidak seiring dengan perkembangan semasa. Malah konsep barat lebih kerap diguna pakai dan relevan dengan cita rasa masyarakat kini. Contoh seterusnya ialah bahasa dan tulisan Jawi yang semakin hanyut ditelan zaman. Masyarakat moden lebih mementingkan bahasa Inggeris dan Mandarin berbanding bahasa Melayu serta tulisan Jawi juga turut semakin dilupakan. Kesimpulan yang dapat kita perhatikan melalui perbincangan di atas ialah setiap negara hendaklah memiliki pemimpin yang berwawasan dan bertanggungjawab supaya suatu organisasi akan bertambah kuat dan luar biasa dalam mencapai kemajuan sesuatu perkara. Selain itu, kita sewajarnya menjadi masyarakat yang saintifik dan progresif agar pemikiran kita sentiasa maju ke hadapan yang akan menyumbang kepada kemajuan teknologi dalam negara. Seterusnya, setiap universiti perlulah mempunyai sistem pendidikan yang kukuh untuk melahirkan para graduan yang berpotensi tinggi untuk menyumbang kepada negara.
Setiap individu Muslim mestilah menerapkan nilai-nilai murni dalam diri dan ibu bapa wajib memainkan peranan dalam membina akhlak yang mulia dalam diri anak-anak sejak mereka kecil lagi agar mereka mempunyai keteguhan akhlak dan iman yang kukuh demi menempuh cabaran di masa akan datang. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.